Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best. Apa khabar? Apa khabar semua? Alright, hari ni Abang Abu ada sedikit nak try benda-benda baru, right? Okay, apa kata kita mulakan dengan sedikit istighfar. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maula Muhammad. Alright, moga-moga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi kita nak tengok alright, siapa adik-beradik kita. Jadi apa kata kita berkongsi-kongsi sikit. Kita share kita punya live ni kepada member-member kita. Mudah-mudahan mereka juga akan dapat bersama dengan kita pada hari ini. Alright. Jadi saya nak just letakkan supaya saya boleh baca sikit dan ambil peluang sekarang. Mari kita kongsikan kepada member-member kita, right? Sebab ramai kadang-kadang kita kena ingat-ingatkan diorang ni, tu dia. Alright, kita nak tengok siapa yang kita nak panggil, ajak dia orang datang, right? Okay, yes, ni dia. Ni semua berapa grup lah yang, yang kita memang akan inform pagi-pagi. Kita ambil, kita bagi tahu dia, hello, bangun pagi, babe. Bangun pagi dan senyum dulu, senyum. Pagi tadi pun Abang Abu baru habis dekat Cool FM, dia tanya pasal kewangan, pasal keadaan kewangan selepas bersara macam mana. So itu yang tadi dekat Cool FM tadi. Alright. Okay, hari ni hari yang best sebenarnya. Kita juga berpuasa. Bagi anda yang berpuasa pada hari ini, tahniah, right? Samalah kita. Mudah-mudahan Allah akan terima ibadah kita ini. Mudah-mudahan dia juga akan membawa kebaikan kepada kita, insya-Allah. Dan saya nak tengok kalau anda ada kat sini, bolehlah kontak ataupun dapatkan member-member kita untuk bersama dengan kita, insya-Allah hari ini. Bagaimana dengan anda? Pukul berapa? Okey, saya nak hari ni tanya benda yang pelik sikit, tapi saya nak awak jawab yang ada kat sini lah. Kita tengok siapa yang ada dekat sini. Kita nak bagi tepukan. Okey, kita ada Mustafa Azmin daripada Sandakan. Mustafa Azmin daripada Sandakan. Kita nak bagi dia satu tepukan. Mudah-mudahan kita tepuk, kasih dia macam semangat sikit, right? Kita nak tepuk pada Muhammad Zam. Oh, dia tak kuat tepukan, dia tak kuat. Saya tak suka tepuk macam ni. Kena tepuk kuat sikit. Apa pasal tak nak kuat-kuat ni tepuk? Tepuk kuat sikit, tepuk kuat sikit. Kita nak tengok macam mana korang tepuk. Orang dengar juga. Okey, tepuk kuat sikit, tepuk kuat sikit, nak tengok macam mana kau tepuk. Okey. Dia tepuk. Ada tak bawa yang DJ Hong tu buat? Cuba. Okay, now I got it. Okay, so kita ada siapa sekali kat sini? Kita ada Muhammad Zafar Ismail. Alright, salam Sifu dia panggil. Sifu Allahu Akbar. Manalah kita ni Sifu apa? Tak ada benda pun. Alright, Muhammad Zakar Ismail. Waalaikumsalam juga. Dan kita ada adik-beradik kita, Nazlina Idris. Nazlina, apa khabar Nazlina? Selamat pagi Nazlina. Dan kita ada Manan Kaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manan, waalaikumsalam Manan. Dan kita juga ada Muhammad Amran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, kita ada siapa lagi kita nak tengok? Kita ada Nancy Shaftang. Selamat pagi selamat pagi. Dan kita ada juga siapa kat sini? Ashura. Assalamualaikum. yang awesome. Alright, sebab dia gunakan perkataan awesome, maka dia dapat itu dia, right? Okay. Dan hari ni hari yang sangat ceria, hari yang best sangat. Kita dapat sekali lagi Allah bagi nyawa kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat bersyukur. Alright, sentiasa berterima kasih, sentiasa rasa excited tau. Setiap kali bangun ni, kita kena rasa excited kerana kita diberi satu lagi peluang untuk bertaubat. Kita gunakan untuk bertaubat, bersolat, berselawat, bersedekah,
Banyak benda-benda kebaikan yang sebenarnya kita boleh lakukan setiap kali kita Allah bagi kita nyawa selepas kita mati sekejap. Tidur tu kira macam mati sekejap kan. Kita pun tak tahu apa berlaku, tapi masa itulah Allah bagi kita nyawa balik untuk kita mulakan dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kita mulakan hari kita. Dan hari ini bagi yang berpuasa, tahniah dan teruskan puasa anda, samalah kita. Abang Abu, okey. Hari ni saya nak tanya, siapa yang puasa hari ni dia sahur apa? Sahur awak apa? Boleh tak just yang berpuasa lah? Ataupun yang bangun pagi ni, pukul berapa awak bangun? Saya nak tengok je, saya nak tengok pukul berapa. Pagi pukul berapa awak bangun? Dan yang bersahur hari ni, awak sahur apa? Abang Abu sahur buah apple dengan air plain. Plain water dengan buah apple lah. Itulah sahur Abang Abu today. Alright, mungkin anda apa sahur yang awak buat? Alright, sambil-sambil tu tekan le banyak-banyak. Hari ni topik menarik yang saya nak bagi. Lagi-lagi kalau anda ni orang bisnes, ini adalah satu kaedah yang best sekali, right? Satu kaedah yang best untuk anda yang berniaga, untuk menambahkan satu kekayaan kewangan, dan kita automasikan benda tu. Alright, saya nak bagi satu sistem automasikan awak punya kekayaan daripada perniagaan yang kita akan bincangkan sebentar lagi pada hari ini topik. Dan kita nak tengok siapa dia. 5.45 pagi Zafar Allahu Akbar, 5.45 Hari ni saya pun bangun macam tu, sebab saya selalu bangun awal sikit, tapi hari ni saya bangun pukul 3 lebih. Lepas tu saya ingat okeylah, takkanlah sahur sekarang, sahur lambat sikit. Lepas tu kita bangun pukul 5 lebih, alhamdulillah dapat sahur lah. Dan sahur apa nak cerita juga sahur apa. Bangun 4 pagi ni, alhamdulillah bagus Nazrina. 4 pagi, dan 4 pagi sahur sekali lah, masak semua Alright, very good, very good. So yang lain, kita nak tengok yang lain apa lagi. Apa lagi yang kita kalau boleh nak tahulah pukul berapa korang bangun dan apa yang korang sahur. Kalau hari ni korang ada sahur, apa yang awak buat untuk sahur pada hari ini, dan pukul berapa pagi, pukul berapa bangun pukul berapa, nak tahu. Kita nak tahu. Kita tengok siapa lagi kat sini. Alright, kita ada Maz Niza dia cakap, alright, selamat pagi AA dan semua, selamat berpuasa. Alright, sama juga kepada anda, selamat berpuasa. Alright, okey, dan hari ini nampaknya kita akan bercerita sedikit mengenai sesuatu yang interesting, dan nampaknya saya abang pun nak actually tengok dekat saya punya apa ni, saya nak tengok juga live saham saya, what's going on and all this stuff. Sambil-sambil tu kita tengok kat sini, insyaAllah. Kita cuba check portfolio kita. Alright, yes, tu dia. Okay guys, keep calm and buy. Dia cakap keep calm keep calm and buy. Alright, sambil-sambil tu kita nak tanya, kalau anda ada soalan-soalan yang nak tanya mengenai apa-apa pun yang awak nak tanya, awak boleh tanya mengenai saham ke, apa-apa sajalah Alright, dan saya nak just get into this, insyaAllah. Alright, okay, that's good. Bagus. Alright, saya nak tengok siapa lagi. Okay, Mazlina dah bangun Alright, so pukul berapa? 5.45, Muhammad Zafar 5.45, Nazlina pukul 4, Mazliza pukul berapa? Yang lain tolong komen pukul berapa bangun, sebab saya nak tengok hari ni awak bangun pukul berapa. Pukul berapa? Kita nak tengok pukul berapa awak bangun. Okey, saya tak dapat pakai benda ni, alright, insyaAllah. Sebab saya ada sedikit benda yang saya nak buat. Alright, apa-apa pun tak apa, kita teruskan dengan Mazlina. Alright, saya jam pukul 5 Zul Apple, alright, Zul Apple bangun pukul 5, bagus. Lepas tu bangun buat apa? Siapa lagi? Zul of GT7 4.50, alright. Ashura 4.45, baguslah korang best.
4.45, 4.30. Allahu Akbar. Tapi orang sandarkan 1 jam kan. Okey, 4.30. Siapa lagi nak tengok? Oh, ni Club 4 Club pukul 4. Dia panggil Club 4 o'clock Club. Club 4 pagi. Right? Ni Club 4 pagi. Bagus Alright, siapa lagi nak tengok? Orang bangun pukul apa? Adakah ni konsisten everyday ke macam mana? Hari ni je. Okay. Hari ni je macam Abang Abu biasanya lah dalam pukul 3, 3.30 tu memang selalu bangun. Pukul 4 kadang-kadang 4.30. Dia tak tentu jugalah. 4.30, 4.45. Kadang-kadang seminggu sekali tu dalam pukul 5, 5 lebih. So depend. Dia tak konsisten macam 4.44 tak. Alright. Salam AA yang sentiasa ceria, yang sentiasa bertenaga, yang sentiasa gairah hendak berbakti. Amin. Masya Allah. Semoga Allah dapat bagi engkau yang best. Alright. Sentiasa. Amin. Alright. Doa-doa anda juga adalah satu yang saya sentiasa nak dalam kehidupan saya. Saya doa mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati saya untuk terus dapat buat benda yang saya suka. Sejak PKP ni dia jadi satu norma baru. Setiap hari saya menyediakan diri saya untuk at least buat live. Satu hari satu live pun jadilah untuk kita nak berkongsi ilmu-ilmu yang saya rasa ramai orang mencari-cari ilmu-ilmu macam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dapatlah belajar. Alright Zul, bangun pagi terus solat Isyak. Bangun pagi solat Isyak. Apa solat Isyak bangun pagi ni? Jangan lambat-lambatkan solat Zul. Lepas ni Isyak. Ini macam dulu aku buat macam tu juga kan. Tidur pagi, lepas tu solat Isyak. Lepas tu solat subuh, kayu basikal, breakfast, tak kerja bang. Alright. Dah jadi rutin harian. Solat Isyak tu jangan. Kalau boleh malam tu habiskan. Awal waktu. Assalamualaikum. Yang manis dan budiman. Allahu Akbar. Manis tu kita bagi dia tepukan. Yang budiman tu kita bagi dia DJ Hon. Dapat dua right. Okay. Hari ni kita tak adalah benda yang saya rasa macam nak cerita kat sini. Tapi sebelum seperti biasalah. Sebelum kita nak cerita-cerita pasal topik pada hari ini, apa kata kalau korang ada soalan ke, korang nak tanya, bolehlah tanya. Nampaknya market kita hari ni kripto dia turun naik, so banyak peluang untuk kita buat duit. Dan kita tengok kat sini, hari ni semua naik-naik je terus, hijau meletup babe semua. Ya Allah. Saya tengok sama ada saja je tengok sikit. Okey, dia ada. Okey. Tak ada tengah-tengah ni. Okey. Itulah Isyak lambat lah saya. Okey. Alright, tak tengah tengok sebab nampaknya saya belum buat position tadi. Itulah yang saya nak buat position sekejap, then okay already. InsyaAllah. Alright. Okay, insyaAllah. Okay, cantik. Tak apa, kita tengok. Alright. Yes, sekejap ya. Okey, ada tak soalan? Alamak, soalan. Sambil saya seronok-seronok tengok kat sini. Awak boleh tanya saya soalan. Jangan duduk diam. Tanya soalan, babe.
Soalan-soalan tu kena tanya, right? Okey, tanya soalan. Saya nak cuba. Alright. Saya nak cuba. Alright. Okey, kita nak mark. Alright, kita nak bagi 1,000 di 7. Okey. Okay guys, bagus ke Malaysia ni kita labur dalam market kripto. Alright, okay, ada soalan ni Alang-alang dah nak simpan emas, jadi agent public gold terus okey tak I don't know about that, tapi pada saya up to you. If you feel you want to jadi agent, then you jadi agent. Tapi sebab saya tak invest dalam public gold, saya invest dalam emas yang saya invest. So terpulang pada awak. Awak nak join public gold dan awak nak promote, it's up to you. Ala-ala simpan untuk diri awak pun boleh, tak ada masalah. So that one tak ada masalah, terpulang pada anda, alright? So definitely kalau dia boleh memberikan kita sedikit pulangan, why not? Alright, it's up to you, right? Boleh? Bagus ke Malaysia kita nak labur dalam market kripto? Alright, kripto dekat Malaysia at least belum banyak lagi. Kita ada 4 saja actually dalam kripto dekat Malaysia. Sebab saya involved dalam crypto.com yang international. Okay, dekat situ kita ada macam-macam. In fact, hari ini kita ada satu lagi currency yang kita akan syndicate, which is FILO, yang akan go into syndication 50% off. Jadi kita go there. So saya buat macam tu lah. Tapi untuk anda, saya rasa kita perlu memahami benda ni. Sebab benda ni akan ada di sini, dia akan berterusan. Jadi saya nak awak belajar jugalah. Okay, mula melabur sikit untuk memastikan kita faham, alright? Kita faham benda tu insyaAllah. Alright, okay, match, okay. Alright, so dia dah actually like solid, it's okay. Alright guys, bagus. Lain soalan. Ada tak soalan-soalan pagi ni? Kita nak tengok soalan-soalan anda. Best. Apa soalan-soalan yang nak tunjuk kat saya? Tolong tunjuk apa soalan yang nak tanya. Alright, nak tanya ke apa soalan? InsyaAllah. Alright, ada ke soalan? Kalau tak ada, kita dah 9:21. Banyak benda yang sebenarnya sedang berjalan dalam apa yang sedang Abang Abu lakukan. Alright, now ada soalan. Berapa simpanan kita perlu asingkan untuk masa depan? Alright. So dia macam ni. Apa yang kita boleh buat adalah satu sistem yang saya nak kongsikan dekat sini. Tapi benda ni boleh digunakan untuk perniagaan. Tapi dalam individu kan, dalam diri kita sendiri, berapa persen tu, kalau kita tengok setiap bulan, maksimum ataupun minimum yang perlu kita ketepikan untuk simpan yang actually boleh dibagikan banyak aspek adalah 30%. 30% daripada pendapatan kita adalah perlu yang kita asingkan. Alright, dan dari situ kita ada pembahagian dia. Daripada 30% tu pula kita akan bahagikan 10% untuk simpanan, 5% untuk belajar, 5% lagi untuk bagi orang dan sebagainya, dan satu lagi adalah 10%, minimum 10% untuk pelaburan jangka masa panjang, iaitu untuk kita punya jangka masa panjang punya pelaburan. Alright, so itu kalau saya nak bagi secara just like that, right? So that's how you can do. 30% perlu kita ketepikan daripada pendapatan kita. Itu yang terbaik lah, kan? Tapi ramai orang dia akan mula dengan 10%, whatever and everything. Tapi terbaik adalah 30% yang dibahagikan pada beberapa bahagian dalam keuntungan tu. Maksudnya dalam dalam satu program yang Abang Abu ajar yang kita namakan dia Compass. Dalam Compass ni ada 4 bahagian, iaitu kita ada untung, bocor, sampah dan juga terpaksa. So kalau kita ambil terpaksa tu, iaitu benda-benda yang untuk kita kehidupan kita, makan, minum, apa tu semua, tak boleh lebih daripada 60%. Alright, 60%. Lepas tu 30% adalah untuk kita simpan, kita melabur, kita buat benda-benda yang boleh mengembalikan kewangan kepada kita, dan juga 5% untuk kita
belanja, enjoy dan sebagainya. Tapi soalan tadi Nazrul, it's 30%. Kita punya kita kena target 30% as kita punya the best way of like putting berapa yang nak letak 30%. Alright. Simpan saving dalam emas, perhiasan saja atau perlu juga dalam bentuk tunai. Sebabkan nilai okey. So soalan yang bagus, kenapa Abang Abu suruh kena juga ada dalam cash? Sebab bila kita letak dalam emas ni, bagus, memang dia boleh dicairkan dengan cepat, alright? Tapi saya rasa cash tu tak payahlah banyak. Saya tak suruh awak simpan banyak cash. Mungkin RM1,000, RM2,000 pun dah cukup dah. Untuk apa-apa kecemasan, kita immediately ada duit tu. Itu je. Right? Yang lebihnya boleh letak dalam ASB, boleh letak dalam emas dan sebagainya untuk kita memastikan kita tidak terjerat dengan inflation. Betul? Alright, very good. Okay. Dalam perhiasan saja atau perlu dalam bentuk tunai? Perhiasan pun boleh ataupun bah pun boleh, up to you. As long as emas, betul. Jangan korang pergi beli emas dah, apa benda kan. Sekali ketuk-ketuk ada batu-bata, babe. Kan? So jaga-jaga benda tu, right? So boleh, Nazrina definitely boleh. Yang lain, ada soalan tak adik-adik lain yang nak tanya Abang Abu soalan? Adakah soalan-soalan yang nak tanya? Boleh tanya saja, boleh tanya Abang Abu, insya-Allah kita right, definitely boleh tanya saya. Tanya saja. InsyaAllah definitely boleh tanya. Okay, kita nak check juga kat sini. Kita ambil berapa. Okay, kita nak get 7K. Am I doing this right? Alright, okay, sekejap. Let's do it. Okay guys, alright, Abang Abu, tu dia Abang Abu. Ramai yang tanya ni, baguskah kalau ambil SB loan? Mohon pencerahan agar semua orang jelas. Alright, okay, first of all awak tahu kenapa awak nak melabur dalam ASB. Alright, okay. SB adalah satu benda yang sebenarnya dibentuk untuk membantu masyarakat kita dalam kita menyimpan dan juga mereka menjanjikan pelbagai, kata orang tu, diorang give us better return. Tapi dalam perjalanan apa yang berlaku ni, dalam keadaan sekarang, mungkin return yang kita nak dapat taklah tinggi. Tetapi soalan tadi adalah ASB loan. Best tak? ASB loan ni bagus kalau awak mampu buat bayaran balik. Jangan mengambil melebihi daripada apa yang kita mampu bayar. Kadang-kadang orang ambil ASB loan ni sebab dia dapat loan RM200,000, RM300,000 dia ambil tapi dia tak mampu nak bayar. So itu sebenarnya satu benda yang silap. Jadi kita ambil loan apa yang kita mampu bayar. Kalau dia satu cara untuk kita force save tau. Kita simpan secara paksa. Alright, secara paksa. Jadi kadang ada orang ni dia tak ada disiplin nak menyimpan. Jadi dia terpaksa, kita paksakan dia je. Jadi satu cara adalah dengan mengambil SB loan yang kita boleh mampu simpan. Jangan kerana kita boleh ambil RM200,000, RM400,000 dan sebagainya, kita mula mengambil maksimum dan akhirnya kita merana nak bayar. Kat situ dia akhirnya akan jadi kerugian. Jadi kita perlu faham berapa mampu kita bayar. Sebab ASB pada saya bukanlah kita bayar setahun lepas tu kita tak. Bayar setahun tu okey, tapi interest tu dia bayar balik. Tapi pada saya that is not a very good strategy. Awak kena consistent supaya end of the day kita nak dapat satu amount yang substantial yang boleh actually like bantu kita pada masa tu. Dia bukan
Bukan sebab apa? Kalau kita bayar macam tu kan, end of the day apa yang kita dapat tu macam tak berbaloi sangat lah. Itu pandangan saya lah. So terpulang pada awak, tapi pada saya kalau nak ambil loan boleh, tapi apa yang awak mampu nak bayar. Jangan awak mengambil loan yang melebihi kemampuan bayaran awak tu. Right? Itu penting. Jadi jangan terlampau gairah untuk mengambil banyak dan akhirnya terpaksa surrender dan sebagainya. Alright? So itu saya punya pandangan lah. Okey ke simpan cash emas banyak-banyak kat rumah? Cash ni untuk kecemasan lah. Tapi risau juga, tawakal je lah kan. Tak, jangan simpan dekat. Cash ni maksudnya dalam account lah. Dalam account ada debit card, ada whatever and all those stuff. Jangan nak simpan cash banyak-banyak kat rumah lu. Tak boleh. Cash tu mungkin apa, 1,000 ke whatever kita ada kan dalam kocik kita. Yang lain semua jangan simpan dalam kocik. Simpan dalam bank. Kan, bank pun tak ada dapat faedah. Hari ni awak simpan 1,000 tak dapat apa-apa, 2,000 pun tak dapat apa-apa, 3,000 pun tak dapat apa-apa, 100,000 dapatlah 1% dan sebagainya. Hari ni benda dah jadi macam tu. Jadi it's okay. Alright, ada lagi ni. Salam, emas dan SB disyorkan melabur di unit trust dan bursa saham. Alright. Okay. Abang Abu, kalau kita belajar trade forex, okey ke? Mohon penjelasan Abang Abu, terima kasih. Alright. Ini bukan saya nak cakap benda tu salah atau betul. Pada saya tak buat. Sebab saya tak buat benda tu sebab saya tak nak fikir. Saya ada was-was bila ustaz cakap itu ada ni dan ada pegangan. Ada yang cakap boleh, ada yang cakap tak boleh. Jadi saya tak nak dalam keadaan yang was-was. So saya terus tak ada buat forex. Tapi kalau nak buat kan awak kena belajar lah betul-betul. Alright? So dia memang kena belajar betul-betul. Sebab apa? Kalau tak mungkin ada kesilapan dekat situ. Alright? Okey, salam sekarang ni dunia prepare untuk keluar dari COVID ni. Apa companies dan memang bersiap untuk keluar pun. Alright, jadi soalannya, apakah dan di manalah yang patut kita berwaspada, take advantage of this situation. Okey, maksudnya dalam keadaan ini adalah satu perkembangan positif. Alright, bila benda ni akan berlaku, awak akan mula melihat pasaran kita akan bertambah. Alright, so pasaran kita akan jadi best. Saham akan mula menunjukkan, bursa saham akan menunjukkan pulangan yang bagus. Jadi ini adalah peluang-peluang yang kita perlu faham, alright, dengan pemulihan ekonomi. So bila ada sebenarnya pemulihan ni bukan hanya COVID tu, dia bukan saja kesihatan tapi dari segi ekonomi. Dalam COVID ni dia memang impact ekonomi yang sangat teruk. Alright, jadi dia perlu bila benda ni adalah satu berita yang best dan sepatutnya kita sebagai orang biasa, apa orang biasa punya benda. Alright, so ekonomi akan coming back. So bila ekonomi nak naik, apa kita buat? Kita buat persediaan, persiapan untuk mengambil, kita leverage from that transformation tadi. Jadi kita perlu faham, sebab tu kita perlu faham dalam macam mana kita nak melaburkan duit kita, mengambil peluang-peluang yang ada, dan pasaran saham adalah satu tempat yang kita sebenarnya boleh mengambil peluang, dan of course pasaran kripto dan juga property, even businesses. Inilah masa untuk kita mula meningkatkan kita punya pengetahuan ataupun kita lebih agresif dalam bisnes kita. Alright, maksudnya orang sudah akan ada mula untuk mencari banyak benda sebab the positif tu dah datang. Alright, maksudnya okay, diorang dah nampak positif, dia dah excited. So masa ni kita perlukan banyak benda-benda yang apa orang perlu pada masa excited ni. Jadi kita fikirkan, inilah benda-benda yang perlu kita faham. Tapi untuk orang biasa macam Abang Abu, apa saya buat? Strategi saya seperti apa? Give. It's about saya masih melakukan pelaburan dalam emas, gold. Alright? Dan saya juga mula melabur dalam saham, dalam kripto. Alright, and benda-benda yang sebenarnya saya boleh actually like leverage from that market punya keadaan. Alright, dan saya juga more into virtualization sebab virtual ni akan kekal, akan ada kat sini. Alright, jadi kita perlu juga virtualkan diri kita. Macam mana benda-benda secara virtual saya kena mantapkan. Alright, itu yang saya juga buat, dan of course saya expand saya punya reach, saya punya produk, saya punya business kepada perniagaan-perniagaan yang lain. Saya mula cuba expand ke perniagaan-perniagaan yang tradisional seperti penternakan dan sebagainya. Jadi ini antara benda yang saya buat. Alright, benda yang saya buat sebab saya ada tema saya which is GIVE, G-I-V-E, Gold, Invest and Virtual as well as expand. Alright, that is my motto untuk tahun ni, dan alhamdulillah benda tu memang berlaku dengan tepat tau.
memang sekarang memang tepatlah untuk kita expand, untuk kita mula melihat virtualization secara lebih detail, automation dan sebagainya, dan of course investment, alright? Kita nak invest dekat mana and all those stuff, right? So itulah antara yang saya nampak dekat situ. Okay. Alright, so itulah antara benda yang Abang Abu nak ceritakan pada anda. Alright, now let's move into today punya benda, right? Today, hari ini Abang Abu nak cerita sedikit, tapi sebab saya nak take out this supaya you boleh tengok apa yang Abang Abu nak conteng-conteng kat belakang sini. Alright, sebab hari ini dalam keadaan apa ni? Macam mana kita nak jadikan automated? Alright, macam mana kita nak membina satu sistem automation dalam bisnes kita? Alright, bisnes kita. Sebab ramai orang dia kenapa ramai orang tak berkembang dalam bisnes? Disebabkan mereka tak ada satu automation kewangan, automation. Maksudnya macam mana kita nak automatekan kita punya kewangan kita. Jadi saya nak just like lukis kat sini supaya awak macam ada some idea apa sebenarnya yang perlu kita buat. Jadi saya namakan ini adalah wealth, right? Wealth. Dia wealth automatic. Automatic Wealth System. Right? Kita panggil dia AWS. Automatic Wealth System. Right? Ini yang perlu kita mula letakkan dalam perniagaan kita. Right? Jangan cakap banyak. Right? Kau dengar je apa aku cakap dan mula buat, dan awak akan mula nampak sesuatu yang best. Alright. Yang pertama kan, first kali yang saya namakan dia wealth, right? Wealth capture. Iaitu capture. Okay, wealth capture. That is the first dalam sistem ni, first. Apa tu wealth capture? Wealth capture ni kita mula, alright, bila kita dapat saja duit, alright, contohnya sebulan ataupun apa-apa yang kita kira ni, first kali awak kena ada satu benda yang kita namakan dia sweep. Alright, sweep account. Okay, apa tu sweep account? Alright, sweep account ni, alright, contohnya kita dapat 10,000 ataupun 10,000. Kita dapat 10,000 kita punya income, contohnya. So, daripada 10,000, berapa yang perlu kita tolak ke dalam sweep account, alright, ataupun kita panggil dia wealth capture ni, dalam sweep account kita adalah 15%. Alright, 15% sebenarnya kita kena tolak ke dalam satu benda yang kita namakan dia sweep account. Satu, account yang pertama. Alright, sweep account. Itu adalah account yang pertama yang kita namakan dia sweep account, di mana 15% of your income should be into that. Alright, itu yang pertama. Jadi, duit masuk je duit, 15% akan tolak ke sweep account. Lepas tu, kita akan ada lagi 3%. Alright, yang ni sweep account 15% sweep account. Alright, sweep account. Yang ni pula kita akan masukkan dalam lifestyle account. 3%. Kalau 10,000, 3% berapa? 300. Right? Jadi 300 kita akan mula letakkan dalam living lifestyle account. Apa benda ala lifestyle account? Ini adalah account yang kita, sebab apa tau, kita ni kena enjoy juga, brothers and sisters. Takkanlah kita buat duit kita tak enjoy business, tak boleh. Tapi ramai orang sebab tak ada benda ni, dia enjoy terlampau. Keterlampauan mereka ni dia spend. Jadi mereka tak ada satu sistem dan akhirnya mereka mungkin lavishly spend tanpa memahami sebenarnya ada lagi satu yang kita kena buat. Ini adalah yang dua. Right, ini the first. The first part adalah kita buat sweep account ni. Bila dapat je sweep account, masukkan 15%. Kalau rasa 15% tu terlampau tinggi, mula adjust dekat situ. Tapi Abang Abu recommend 15%. That means kalau kita punya perniagaan dapat cash 1,150 tu awak dah kena, 1,500. Kalau 1,000 lah, kalau 1,000
Kalau dapat 1000 then awak kena tolak dalam 150 lah kan. 150 tolak tepi. That means dah sweep dah. Lepas tu 3%. Alright? 3%. Kalau 1000 tadi RM30. RM30 kita tolak ke satu lagi account. Alright? Yang account ni kita namakan lifestyle account. Apa dia punya function dia? Function dia adalah untuk kita belanja. Kita belanja kepada kemewahan ke, awak nak buat apa pun tak apalah 3% tu, right? Tapi 15% ni adalah untuk awak menyimpan supaya dia akan menjadi satu simpanan yang kukuh dalam perniagaan. So dalam perniagaan kena ada at least 15% as your from overall lah, right? Tapi kita akan tambahkan 15% kita keluar sampai mungkin kita ada 1 juta, setengah juta, whatever, right? So itu kita punya target. Now, bila benda ni dah macam awak dah rasa macam okey, aku rasa macam okey lah, simpanan aku adalah 100,000, 200,000 aku dah ada. Sekarang awak dah kena mula masukkan seterusnya 15% ni kepada wealth creation account. Tadi wealth capture, wealth creation. Wealth creation account. Yang ni berapa? Yang ni lah sebenarnya tempat untuk kita create wealth. Alright? Dan bila ini dah penuh, katakan kita dah puas hati lah dengan yang ni first, iaitu 50% tu first, sebab kita nak pastikan kita dalam keadaan yang steady. Nampak tak apa berlaku bila COVID ni, bila kita tak ada satu simpanan yang kukuh, kita kelang kabut. Alright? Yang terpaksa kita buat macam-macam, akhirnya yang tak ada bisnes dah, habis dah. Sebab apa? Kita tidak merangka benda ni. Jadi benda ni saya cakap automated tau. Maksudnya bila dia masuk, dia automatic kat sini 3 dah settle. Right? Lebih tu lah baru awak buat awak punya urusan perniagaan, apa tu semua awak buat. Right? Kalau ada lebih daripada urusan perniagaan, dia masuk ke wealth creation. Sampai step 1 ni settle. Bila step 1, katakan awak dah ada 100,000, 200,000 dah settle. And then ini akan masuk ke wealth creation. Right? Wealth creation ni apa? Wealth creation ni adalah dia punya tugas adalah membawa duit balik. Jadi awak kena mula belajar benda ni. Inilah yang sebenarnya dia tak boleh ada risiko yang terlampau tinggi juga, tapi dia ada satu kaedah untuk memberikan kita pulangan yang bagus. Yang ini saya ada satu teknik yang nama dia adalah, saya panggil dia bank. Alright. Kita nak ada bank kita, babe. Ni bank kita, bank anda sendiri. Macam mana kita nak create that bank? Alright, macam mana kita nak create that bank? So benda ni lah yang sebenarnya juga Abang Abu ajar dalam program saya. Alright, di mana macam mana kita boleh create a automatic wealth system yang dia macam bila dapat dia, kita terus masuk sampai benda ni dah capai, dia akan masuk kat sini. Di sinilah sebenarnya kita boleh kembangkan benda tu dengan pelbagai benda. So bila kita ada duit dalam bank kita yang mula bekerja ni, dia tak kerja sangat. Dia tak kerja, dia lebih macam bersiap-siap. Kalau ada apa-apa kita boleh gunakan. Yang ni memang kerja dia adalah untuk membawa balik duit. So ini adalah sistem yang Abang Abu gunakan dalam perniagaan. Dalam personal finance, kita ada engine wang. Abang Abu dah siapkan engine wang, right? Dia ada the tank, normal engine, F1 engine, and also the tank. Tapi kat sini kita panggil dia sweep account and kita panggil dia growth account. Right? Sweep and growth. Right? Jadi yang ni lebih kepada wealth creation, yang ni wealth capture. Sebab sebelum kita nak create, kita kena capture dulu. Itu yang kita buat. Sales pak masuk, 15% pak habis. Tinggal berapa? Tinggal 3%, pak tolak juga. So that's the balance. Daripada balance ni yang kita actually like kena maximizekan kita punya creativity. Right? Kenapa saya letak benda ni? Saya letak 15%. Sebab saya nak kita bukan orang entrepreneur ni, dia tak boleh lah macam fikir, lama tak ada nak. Dia tak boleh. Dia kena fikir apa yang aku boleh buat untuk aku melepasi benda ni. Kalau 15% aku dah ambil, macam mana aku nak create? So that's how entrepreneur should be like, thinking and working. Jadi sebenarnya benda ni boleh kita buat, dan abang pun dah buat. Alright, it's interesting. So saya nak awak juga mula fikirkan, like macam mana dalam perniagaan aku boleh buat 3 je. Dia 3 je. First level is sweeping 15%, second level is your lifestyle, and third level is your wealth creation account. So this is how you can do. Alright, yes Abang Bu, memang aku dah set upkan tepikan sikit tiap-tiap bulan untuk menjana wealth create. Alhamdulillah.
uh, fail fast and find the right formula. Alright, okay. So if you have done it, Alhamdulillah, thank you. Good for you. Betul? It's good for you. Very good. Aha. Okay guys. Okay guys. So ada lagi ke? Kalau nak tanya-tanya ke kejap abang pun tengah watch list ni. Alright. Okay. Nice. Alright, guys. Okay, solo entrepreneur, right? Solo entrepreneur, Solo entrepreneur. Yes, this one can be for anything. Business pun boleh, entrepreneur pun boleh. Tapi untuk individu yang makan gaji tu dia lain sikit. Bila kita dapat gaji tu dia lain sikit sebab kita tak kira 15%, tapi dia kira lain sikit lah. Dia orang punya lain sikit. Dia ada 6 month, lepas tu dia formulate that engine macam abang pun dah ada dekat saya punya office ni. Alright, that's for apa ni, for orang yang bekerja lah, orang yang entrepreneur. Untuk business, I think this is one of the very good formula lah, insyaAllah. Alright, so itu je actually. Kan, benda dia simple je. Kan, benda dia simple je. Benda dia simple, 3 je. Ingat 3 benda. Dapat duit, first dia sweep, kita sapu dia masuk ke dalam wealth capture account, right? Okay, dia capture kita punya account. So, dan juga kita ada satu lifestyle account. So, dia ambil 3% untuk kita lifestyle kita, sebab kita tak nak lah hidup macam nanti satu masa kita rasa apalah aku buat, tak nak macam tu kan, kita enjoy sikit. And of course, bila ini dua dah kita dah mula fokus, selepas kita dah ada substantial ataupun satu amount yang kita file, okay, good for me, you can actually move into your wealth creation account to find out how basically kita boleh grow dalam banyak benda lah. Banyak sebenarnya. Kita boleh gunakan saham, kita boleh gunakan property, kita boleh gunakan even private mandates and all those stuff, right? Dekat sini yang kita boleh buat. Jadi inilah antara yang abang pun nak awak mula get started. Sebab selagi kita tak start secara automatik, selagi tu kita tak nampak. Kenapa saya panggil automatik? Sebab benda tu kita perlu setkan. Itulah kaedah dia, right? Baiklah AA, engkau memang best. Semoga Allah memberikan engkau dan family the best of the best in this world and after world. Masya Allah, bila mau jumpa kita di Singapura, nanti kita datang Singapura, kita jumpa. Sekarang abang berada di Kuala Lumpur, alright, sehingga COVID ni semua dah settle ke apa, insyaAllah. Tapi bulan puasa insyaAllah saya akan berada insyaAllah saya akan pergi Singapura lah. Alright. Okay guys, apa lagi kat sini kita nak tengok. Okay. Wow. Terus naik dan naik. Tengok kat sini. Status. Ada mention. Okay. Alright, jom kaya dan berjaya di dunia dan akhirat. Amin, amin, insyaAllah. Alright, kita doakan sama-sama lah macam tu. Okay now, so itu benda yang abang pun nak simple, very simple. Okay, bagi anda nak tahu banyak, awak kena attend some of my program. InsyaAllah 14 Mac ni, abang pun nak buat satu program X-ray wang untuk nak sebab ramai orang ni, dia macam tak tahu tau, aku ni dalam keadaan macam mana, boleh tak aku buat benda ni, boleh tak aku buat benda ni. Aku tengok dia melabur, aku pun nak melabur, tapi boleh ke? No, like, ramai ada confusion. Dia tak tahu apa yang sepatutnya dia buat dalam keadaan dia. Right? Kalau keadaan dia macam ni, apa yang patut dia buat? Kalau keadaan dia macam ni, apa dia patut buat? Kalau keadaan dia macam ni, apa dia patut dia buat? So, benda ni sebenarnya tak ada dalam sistem. Jadi orang ni dia tak ada satu formula ataupun kaedah yang betul. Sebab itulah mereka ni banyak buat kesilapan kerana mereka mengikut seolah-olah apabila disediakan oleh pakar-pakar ni kan, dia ikut benda tu yang sebenarnya mungkin tak sesuai untuk diri dia. Sebab pada pandangan saya, dia tak ada satu cara untuk kita nak mencapai matlamat kewangan kita. Dia ada banyak cara dan kita yang bijak ni kita cari apa yang sesuai dengan kita. Jadi itulah yang abang akan bagi pada Mac 14 dengan harga 397.
around 397. Alright. Program tu 397 untuk setengah hari 9 hingga 12. Lepas tu kita akan ada one to one session pada 2 sampai 5 tu akan ada one to one. Alright. Dan program ni saya tak ambil ramai, kita hanya ambil dalam 20 atau 30 orang saja sebab saya perlu untuk berjumpa setiap orang selepas tengah hari tu. Alright, untuk memastikan mereka clear dengan apa yang sebenarnya mereka perlu buat. Alright, so itu yang menjadikan program tu taklah ramai-ramai, tapi harganya adalah 397 duit Malaysia. Dan kita juga akan berikan beberapa tools, X-ray tools, kita ada semua dalam bentuk E lah. Kita buat dalam E so kita buat benda tu lah. Poster saya belum siapkan lagi, insyaAllah petang ni siaplah poster. Jadi bagi yang anda berminat, boleh je join. Alright. Adik-beradik abang-abu super highway tak payah join lah. Adik-beradik apa ni? Adik-beradik soft. Alright, adik-beradik soft, insyaAllah benda tu memang dah included dalam dia punya program 10 bulan tu. Alright, bagi yang lain, you can actually like attend this supaya you boleh get the right benda tau. The right start. Because the best start is always the right start. The correct start. So bila kita nak memulakan satu, kalau kita start mula dengan betul, maka peratus untuk kita mencapai sesuatu dia lebih tinggi daripada bila kita start wrong. Alright, sebab tu saya tak nak ramai orang ni start wrong. So kita boleh start right, start correct. So apa, macam mana kita nak buat start correct tu? InsyaAllah dalam program tu Abang akan cerita macam mana kita nak buat stuff, right? Okay, S. Kumari Supaya, thank you very much for coming. Mustafa Amin, alright. Itulah, hari ni very simple, straightforward. Okay, automatic wealth system. Alright, first kita create wealth capture dengan sweep. Alright, 15% of whatever into your sweep account, and then of 3% into your lifestyle account. So that is what we call capture. Datang je kita terus capture. Lepas capture, when we are satisfied dengan keadaan ni, then we are actually moving into wealth creation punya benda by creating our own bank. Macam mana kita nak start our own bank? So ini juga saya ceritakan dalam program apa ni, X-ray, dia X-ray wang lah, dia X-ray wang. Right, macam mana kita nak X-ray supaya kita nampak apa yang patut aku buat, right? Dan 397 sahaja untuk anda dapatkan tools-tools dia, dan juga one-to-one session dalam 10-15 minit untuk saya terangkan apa yang patut buat, right? So, dan kita akan jumpa personal one-to-one dalam benda tu bagi supaya saya boleh actually like detect and just let you know one-to-one, right? So, program tu insyaAllah kita akan bagi poster siap dalam tengah hari ni, petang ni lah. So, besok saya dah mula promote. Tapi kita look for only 30 people maximum. Kita akan pergi lebih daripada tu, right? Terima kasih AA, soalan jawapan bocor. AA memang handsome. Comment, come on, smile, okay, handsome brother, right? Okay, terima kasih lah kerana kau bagi tahu aku handsome. Alright, bukan apa, aku tengah tengok aku punya investment sekejap kat sini, sebab dia pagi kan. So kita try to leverage on that mood pagi. Mood pagi ni orang sentiasa excited sikit. So kita leverage, then kita relax balik. Dia macam tu lah. Okay guys, so itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada soalan, saya nak minta diri dulu. Kalau ada soalan, saya tunggu sekejap untuk menjawab soalan anda. Ada tak soalan? Adakah soalan-soalan? Kalau ada, saya stay sekejap. Saya stay sekejap. Soalan? Okey, tanya soalan. Okey? Okay, kita tunggu sekejap. Tengok ada tak soalan. Member-member kita ni ada tak soalan yang awak nak tanya saya? Baik, kalau ada soalan, bagi tahu. InsyaAllah. Okey, ada? Tak ada? So, yang ni faham clear Ini useful tau. Benda ni sangat useful. Alright, sangat useful. If you know how to use it, very good. Mastura Muhammad, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so adakah soalan-soalan lain? Kalau ada soalan boleh tanya Abang Abu sekarang juga. Sebab lepas ni Abang Abu akan full, banyak betul benda yang kita kena selesaikan, insyaAllah. Doakan saya supaya saya dapat buat yang terbaik, alright, untuk diri saya dan untuk orang yang akan dapat manfaat daripada ni. Mudah-mudahan Allah akan terus bagi nyawa untuk kita nak kita nak terus, apa kata orang tu,
peluang Allah bagi peluang untuk terus memberi manfaat kepada orang lain. Alright, dah. Okay, terima kasih yang awesome. Alright, bila kau cakap awesome, alright, kita akan bagi kau tepukan. Sebab kau cakap awesome. Alright, yang cakap handsome of course dapat. Alright, makin lama makin aku punya love tu makin kurang sebab saya selalu look for 1000 love. Love ni aku suka tengok love. Sekarang baru 300 lebih. Aku pun tak tahu dulu. Sebelum satu fasa kan aku stop sekejap. So masa tu sebelum tu memang beribu-ribu yang love sebab dia orang tahu. Abang Abu selalu kalau nak dia nak love je, dia orang tekan je. Lepas tu dia tekan, dia buat apa tahu? Dia astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sambil dengar sambil dapat pahala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tekan love. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kan? Alright. Okay, diorang malu lah. Siapa yang malu? Tak ada lah. Dia aku ni semua okay. Dia tak malu-malu punya. Semua best, best, best. Okay guys. Alright. Okay, 37. Okay, dan salam. Macam mana nak besarkan circle of friend? Pergi function ke? Boleh je. Circle of friends. Boleh pergi function. Boleh networking. Ni engkau ada kan? Kau tanyalah yang berada Abang Zakar tu. Zafar tu, Abang Zafar. Abang Zafar, tanya Abang Zafar. Dan tanya Mas Turan kau dah kenal. Alright, tanya dia orang. Bang, buat apa? That's how you build your network. Alright, lepas tu kau pun buatlah live ke. Buat live, hari-hari kau buat live. Biar orang tengok kau. Lepas tu pergi networking, online networking, offline. Sekarang banyak. Ada je seminar ke apa-apa pergi. Get to know people. So you get to know. First of all, you need to know who you want to be in the circle. Who you want be in your circle. You kena tanya benda tu. Then it will give you some clear direction. Who to meet, where to go, how to find them and everything. Boleh? Alright, kita dah 9.55. Alright, kita ada lagi. Synergis LLP mau up. Up, bagus. Teruskan. Teruskan perjalanan. Kejayaan, insyaAllah. Alright. Okay, masuk mana-mana program dapat circle best. InsyaAllah, definitely, insyaAllah. Alright, memang ada circle-circle yang luar biasa pun ada. Dia ada tahap-tahap dia lah. Dia ada program biasa, dia ada program saya taklah macam banyak sangat kan. Biasa program jangka masa panjang, pendek, 1 hari atau free macam ni pun tak ada. Kan ada je, boleh je. Okay, tak ada masalah. Alright, so ada ke soalan-soalan? Okay, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah itu sajalah untuk hari ini. Sebab Abang Abu nak berterusan dengan benda. Dan kita ada lagi. Kita nak just go into here. Alright, then saya nak buat kerja sikit. Ada beberapa kerja yang perlu kita settle. Pagi tadi saya ada dekat radio juga. Ada juga program-program yang akan datang. Sabtu ni ada program. Dan kelas-kelas. Dan kelas hari ni kita sambung malam. Semalam saya ada shooting sikit, insyaAllah. Alright. So, saya tak bekerja. Saya main-main. Saya suka main-main. Apa yang aku buat ni, aku main-main. Aku tak ada kerja. Saya tak ada kerja lah, babe. Aku pun tak tahu. Aku dah tak ada kerja lah. Dah lama dah tak kerja. So, aku nak pergi main lah kejap. Alright. Okay. Lambat masuk. Alright. Okay. S. Kumari. Alright. Itu sajalah. Tak ada apa-apa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok hari Jumaat. InsyaAllah kita jumpa dalam Ilmu Wang Dunia Akhirat. Bersama dengan Abang Abu dengan satu lagi topik yang istimewa. Hari ini kita ada topik how to wealth creation, how to create wealth, betul? Kita ada topik hari ini kita panggil topik otomasi dalam ilmu wang dunia akhirat, right? So itulah yang hari ini, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best